Minggu ni kita nak sentuh, nak cakap berkenaan dengan legasi. Iaitu legasi apa yang kita mahu tinggalkan. So kalau kita cakap pasal legasi ni, legasi harta, maksudnya perkataan legasi itu sendiri menunjukkan bahawa kita akan tinggalkan. Benda ni, harta ni kita akan tinggalkan. Maksudnya pada satu hari nanti, suka tak suka, kita akan mati. Allah kata kullu nafsin za'iqatul maut. Dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Allah ingatkan kita bahawa setiap yang menjawab itu pasti akan mati. Jadi bukan persoalan dah sama ada kita akan tinggalkan harta kita ataupun tidak, bukan lagi persoalan. Cumanya bila kita akan mati, apa yang akan kita tinggalkan, siapa yang akan dapat harta, dan juga siapa yang akan dapat manfaat. Sekejap, ada gangguan sekejap suara. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, soalan yang kita mesti tanya diri kita, macam mana kita hendak diingati. Kalau bahasa Inggeris kata how do we want to be remembered. Bukanlah kita tanya soalan tu untuk kita bermegah, ataupun kita tanya tu sebab kita nak orang ingat kita, puji kita, bukan. Tapi secara sesungguhnya macam mana kita nak orang nilai kita, agama nilai kita, Allah nilai kita daripada konteks harta tu. Bagaimana kita uruskan harta tu, dan macam mana kita tinggalkan harta yang kita kumpul, yang kita diamanahkan. Jadi kalau kita tidak buat perancangan yang teliti, kita ambil mudah, boleh saja harta yang kita tinggalkan tu tidak menjadi, orang kata, keberkatan. Sebaliknya dia menjadi musibah. Kita tengok banyak contoh, even dekat Malaysia pun kita tengok banyak. Kita baca dekat media masa, ada kalau dulu 2-3 tahun lepas ada kes Duke yang meninggal 3 beranak ke 4 beranak, yang naik Pajero tu dengan anak dia, tinggalkan 2 orang anak perempuan yang masih kecil, kan, berlanggar dengan Myvi. Kemudian kalau kes yang lebih besar, kita tengok kes tuntutan harta Tan Sri Jamuddin Jajis yang sampai sekarang masih di mahkamah. Lepas tu ada kes Tan Sri SM Nasimuddin, kumpulan Nazar pun kes yang besar. Yang tu untuk orang-orang yang berharta, banyak duit, of course bila ada pertikaian berkenaan dengan harta pusaka, selalunya dia akan pergi ke mahkamah, lantik lawyer dan sebagainya. Tapi kita tengok ada juga orang-orang biasa. Kalau yang terbaru kita tengok, mungkin sebulan lepas, kes Abang Boceh, bila dia meninggal, mula tu banyak orang bercerita berkenaan dengan kebaikan abang dan sebagainya. Tetapi lepas itu timbul pula berkenaan isu ataupun masalah berkenaan dengan harta. Bukan kita nak kata waris-waris ni tak merancang ataupun si mati tak merancang. Tapi mesej yang saya cuba sampaikan adalah bila kita bercakap berkenaan dengan harta pusaka, dia boleh menjadi punca perselisihan. Maksudnya kalau dulu masa masih hidup, menantu baik dengan keluarga mentua, mak mentua baik dengan menantu, boleh duduk sekali, boleh duduk sebumbung. Tapi bila berlaku kematian, kadang-kadang akan tercetusnya perselisihan dan boleh menjurus juga kepada pertelingkahan. So yang tu yang kita nak cuba elakkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita cakap legasi ni, kita nak bagi kepada siapa ataupun nak tinggalkan kepada siapa. Saya bila ada buat perkongsian ataupun ceramah berkenaan dengan harta pusaka ni, kadang-kadang feedback yang saya dapat daripada khalayak, dia kata, saya dah kumpul harta, penat-penat saya kumpul, pandai-pandailah anak-anak saya buat. Tapi kadang-kadang bila kita cakap, so kenapa jadi macam tu? Tak ada waris ke? Tak ada anak ke? Tak ada isteri ke? Tak ada suami ke? Ada. Tetapi proses tuntutan harta ni, dia ada prosedur-prosedur undang-undang yang perlu kita patuhi. And then ada juga yang kata dekat saya, faraid kan ada. Buat apa saya nak rancang? Saya orang Islam, faraid dah ada. Tu kita kena beza, kita kena semak adakah betul sikap sedemikian. Sebab
sebenarnya hakikatnya faraid ni cuma menentukan siapa waris dan berapa bahagian waris. Contohnya, kalau seorang lelaki itu meninggal, dia ada isteri, dia ada mak, dia ada ayah, dia ada anak lelaki, anak perempuan, maka ada 5 waris faraid dia. Tapi macam mana harta tersebut hendak dipindahkan daripada nama suami kepada nama isteri, kepada nama anak-anak, kepada nama ayah, kepada nama ibu, perlu juga melalui proses undang-undang. Jadi yang ni yang kita kena faham. And ada juga yang cakap dekat saya, harta saya bukannya banyak pun. So nampak itu, kalau harta banyak kena rancang, harta sikit tak perlu rancang. Sebenarnya kalau kita harta banyak pun kita kena rancang, apatah lagi kalau kita ada harta yang sedikit. Sebab macam mana kita nak memastikan harta kita yang sedikit tu walaupun sedikit memberi berkat, memberi manfaat. Kalau banyak tu kita kata mungkin ada yang dapat, ada yang cuma soal sikit dapat ataupun banyak dapatnya. Tapi kalau yang sikit tu mungkin ada yang tak dapat langsung sebab pergaduhan. Jadi yang itulah sebabnya kenapa kita kena rancang dengan teliti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, legasi ni selalunya saya nak tersimpulkan kepada tiga golongan yang akan mendapat legasi kita. Pertama, waris kita lah. Kalau suami, dia nak make sure harta tu dia akan tinggalkan kepada anak dia, kepada isteri dia, kepada ibu dan ayah. Kalau yang bujang mungkin kepada adik-beradik. Itu yang pertama. So kadang-kadang kita duk ingat, bila kita ada harta nak bagi kepada waris, nak bagi kepada keluarga. Ini tipikal orang Melayu, bila dia nak buat perancangan harta pun dia nak bagi kepada anak dia, nak hibah kepada anak dia, nak hibah kepada isterinya. Bukan tak boleh untuk jadi orang kata macam self-centric ni. Boleh, sebab memang pun kita cari harta, kita kumpul harta ni untuk kebaikan keluarga, kebaikan pasangan, kebaikan mak ayah kita lah. Tapi kadang-kadang kita terlalu menumpukan hampir seluruh 100% untuk keluarga kita sahaja. Jadi untuk orang kata bagi kepada keluarga ni, kita boleh guna macam-macam instrumen lah. Kita boleh, kalau kita nak bagi masa hidup ni, kita buat orang kata pindah milik 14A. Tapi ada juga risikonya kita buat begitu. Yang selalu orang buat mungkin adalah untuk melakukan hibah. So dia hibah rumah dia hibah tanah dia hibah akaun duit tabung haji, dia hibah ASB dia. So dia boleh menggunakan instrumen-instrumen ini untuk orang kata merancang harta dan meninggalkan legasi kepada keluarga dia. Okay, yang kedua adalah apa legasi yang kita nak tinggalkan kepada masyarakat, kepada ummah. Itu yang saya kata tadi. Kita selalunya bila nak rancang harta, kita tengok nak bagi dekat anak saya, nak bagi keluarga saja. Saya nak cuba jentik pemikiran tuan-tuan dan puan-puan supaya kita tengok lebih luas daripada lingkup keluarga kita saja. So kita fikir macam mana kita nak bagi kepada, contohnya kepada masjid. Masjid yang tempat kita duduk pergi semayang jemaah tiap-tiap hari, masjid yang kita pergi Jumaat tiap-tiap hari, ataupun kita nak bagi kepada sekolah. Bukan saja menjurus kepada aspek keagamaan, tapi kita nak beri sumbangan kepada sekolah kita, nak bagi sumbangan kepada hospital. Yang ni pun kita start boleh orang kata lontarkan persoalan-persoalan macam ni. Tengok macam sekarang ni zaman COVID-19 ni, kita tengok ramai hartawan-hartawan kan, ada yang buat sumbangan macam-macam, ada buat sumbangan makanan, ada yang buat sumbangan alat-alat untuk disumbangkan kepada hospital. Yang ni pun sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita kalau kita rancang, kita boleh orang kata masukkan dalam legasi yang kita akan tinggalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang selalu orang lupa adalah legasi untuk diri sendiri. Sebab kita tahu Allah kata dalam Al-Quran, ada hadis Nabi yang kata bila seseorang itu meninggal dunia, matinya anak Adam, terputuslah segala amal ibadah dia, pahala dia akan terputus ibadah dia, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah yang dia lakukan, yang terus memberi pahala kepada dia. Yang kedua, ilmu
yang berguna yang dia ajarkan masa dia hidup, dan juga anak yang soleh. Kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi sebut sedekah tu yang pertama. Jadi kalau kita tak buat sedekah, kita dah hilanglah opportunity, peluang untuk mendapatkan pahala yang kekekalan. Kita cuma ada ilmu. Kalau kita ada ilmu yang kita share masa kita hidup, contoh kalau macam golongan-golongan yang jadi pensyarah, jadi cikgu, jadi ustaz, insya-Allah dia akan dapat pahala dari segi ilmu yang dia orang sumbang, yang diamalkan menjadi kebaikan kepada masyarakat. Dan yang terakhir tu, anak yang soleh ni susahlah juga. Kita tak pastikan betul ke anak kita tu akan menjadi anak yang soleh. Kalau dia ingat kita akan dapat bahagian. Kalau dia tak ingat, kita tak dapat apa-apa. Jadi saya nak bagi tuan-tuan dan puan-puan faham konsep legasi yang kita nak tinggalkan ni. Maksudnya bukan saja legasi yang kita tinggal untuk waris, bukan saja legasi yang kita tinggalkan untuk anak isteri kita, tapi konteks yang lebih luas. Kita nak tinggalkan kepada masyarakat kita nak tinggalkan kepada negara kita nak tinggalkan kepada diri kita sendiri juga, supaya menjadi bekal bila kita dah tak ada nanti. Jadi saya nak bagi faham, saya nak share satu cerita berkenaan dengan Universiti Harvard. Kita kalau orang yang selalu nak hantar anak pergi belajar luar negeri, kalau boleh dia nak hantar anak dia pergi Oxford, nak hantar pergi Harvard. Tapi tahu tak, Harvard ni salah sebuah universiti dekat Ivy League ni. Bagaimanakah permulaan Universiti Harvard ni? So kalau kita tengok, tuan-tuan boleh Google, Universiti Harvard ni bermula dengan sumbangan seorang yang bernama John Harvard. Dia ni muda lagi, pendatang daripada Ireland. Dia alumni kepada Universiti Cambridge dekat Massachusetts. Dia sumbangkan lebih kurang $1,200 bersamaan dengan sejumlah buku untuk memulakan sebuah library yang kemudiannya menjadi semakin besar. Over the years menjadi sangat besar sampai terkenal ke seluruh dunia, yang kita tahu menghasilkan ribuan cerdik pandai, mungkin doktor, engineer, pensyarah, berbagai-bagai yang memberi sumbangan kepada tamadun manusia. So kita bayangkan kalau John Harvard ni seorang Islam, berapa banyak pahala yang dia dapat daripada sumbangan hanyalah bernilai $1,200 US. Mungkin kita tengok tak besar lah, tapi zaman dulu mungkin besar juga. Tapi walaupun besar, kita akan terkejut. Tuan-tuan rasa sekarang ni berapa nilai ataupun market value untuk Universiti Harvard? Saya baru cek tadi, nilainya hampir 40 bilion US dollar. So kita bayangkan, kita kena tengok macam tu supaya perspektif kita tu berubah, supaya bila kita buat perancangan ni bukan hanya untuk bagi kepada anak-anak, bukan hanya untuk bagi kepada keluarga, tapi nak memastikan sumbangan kita itu berterusan memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Okey. Itu orang kata bukan Islam. So saya bagi lagi satu contoh orang Islam. Kalau kat Malaysia pun dulu tak ada, sekarang dah ada nama satu bank, nama dia Bank Al-Rajhi. Saya pun pelanggan Bank Al-Rajhi juga. Okay. Bank Al-Rajhi ni tubuhkan oleh seorang yang bernama Sulaiman Al-Rajhi di Arab Saudi. Bermula sangat, orang kata very modest beginning. Dia dengan adik dia, dia orang buat perniagaan menghantar duit untuk migran-migran yang bekerja di Arab Saudi pada tahun 60-an, 70-an. So dari situ dia bermula, sekarang menjadi satu empayar yang sangat besar. Macam-macam bisnes dia buat, ada kilangnya, ada pertaniannya, dan yang paling orang kenal kalau kat Malaysia ni Bank Al-Rajhi lah. So dia ni, tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 2011 harta dia lebih kurang dekat-dekat 8 bilion US dollar. Dan pada tahun 2011 ni dia mengagihkan sebahagian besar harta dia tu kepada anak dia sikit, dan sebahagian besar yang lain kepada wakaf. So dia sumbangkan untuk kemaslahatan dan kepentingan umat Islam dekat Arab Saudi. Macam-macam program dia buat untuk basmi kemiskinan, untuk basmi buta huruf, dan macam-macam lagi. Itu dekat Arab Saudi.
orang Arab banyak duit. Saya bagi lagi satu contoh dekat Malaysia. Tahun 2-3 tahun lepas masuk dalam surat khabar seorang insan mulia. Nama dia Ahmad Dauji Dadaboy. So siapa yang pernah baca surat khabar mungkin terperasan nama dia Ahmad Dauji Dadaboy ni. Dia seorang yang berasal daripada India, daripada Gujarat. Lahir pada 1907, merantau seluruh dunia. Akhirnya pada tahun 1940-an dia membuat keputusan untuk datang ke Malaysia. So dia buat macam-macam bisnes, duduk secara sangat sederhana dekat kawasan Masjid India, dan dia meninggal pada tahun 1987. Dia meninggal pada tahun 1987. Dia buat satu surat wasiat sebab dia tak ada keluarga. Dia wakafkan semua harta dia kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dan harta tersebut diselesaikan pada tahun 1994. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan menjadi orang kata penjaga wakaf dia. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan pergi di Jalan Perak, ada sebuah bangunan bank Islam yang baru, yang besar. Di bawah tu ada sebuah masjid. So itu adalah daripada wakaf Ahmad Dauji Dadaboy. So bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, orang yang duduk dekat flat saja dekat Masjid India tu, sekarang ni orang panggil dia sebagai jutawan akhirat. Sebab apa? Sebab sumbangan dia kepada wakaf, sumbangan dia kepada umat Islam secara keseluruhan daripada harta yang dia diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So yang tu Ahmad Dauji Dadaboy lah. And then macam hari tu bulan lepas kita tengok ada Rashid Hussein, dia buat masjid dekat Nilai. Ada lagi kita dengar macam Yayasan Al-Bukhari, kita dengar Yayasan Sa'ad. So sekarang ni makin ramai orang makin sedar betapa instrumen wakaf, instrumen amanah ni menjadi salah satu cara untuk kita merancang harta beyond orang kata bagi kepada anak-anak, bagi kepada isteri, bagi kepada suami, bagi kepada kaum keluarga kita. Jadi kenapa dia orang buat? Mungkin kita tanya, kenapa dia orang buat? Sedangkan masa hidup pun orang-orang ni macam Ahmad Dauji Dadaboy ni, masa dia hidup saya pasti dia pun bersedekah dengan banyak. Sulaiman Al-Raji pun mesti dia bersedekah dengan banyak masa dia hidup. So kita fikir, kenapa dia nak buat lagi? Kenapa dia nak wakafkan harta dia? Kenapa dia nak buat tabung amanah untuk harta yang dia akan tinggalkan? Sebab dia tahu bahawa harta yang ditinggalkan itu sekiranya dia rancang dan dia letakkan dalam instrumen yang betul, harta tersebut akan menjadi punca dividen akhirat dia. Sebab kita ada satu ayat Quran kata, kalau seorang itu bersedekah, dia seperti menyemai sebiji benih, yang di mana dari sebiji benih itu tumbuh beberapa tangkai, dan setiap tangkai itu akan tumbuh puluhan ataupun ratusan biji benih yang lain. So nak menggambarkan betapa multiplication untuk orang yang sumbang harta dalam sedekah ni akan mendapat gandaan yang sangat-sangat banyak. Sebab lagi satu, dia yakin, kata pesan Allah dalam surah Al-Munafiqun tu, sebab kalau kita dah meninggal nanti, kalau kita tengok surah Al-Munafiqun ayat 10 ni, orang yang dah meninggal tu dia sebut kepada Allah, dia cakap kepada Allah bagi dia hidup sekejap saja, dia nak hidup untuk dia sedekahkan harta yang dia ada. Nak tekankan kat sini betapa banyaknya pahala daripada sedekah. So sebab itulah Sulaiman Al-Raji ni, Rashid Hussein, Syed Mokhtar Al-Bukhari ataupun Ahmad Dauji Dadaboy buat apa yang dia orang buat. Jadi apa yang saya nak cadangkan, kita yang tak banyak audio putus-putus. Mungkin sebab zaman COVID-19 ni semua orang duduk guna data kot, wifi. Saya minta maaf kalau ada yang tak berapa jelas. Jadi kita nak sambung balik. So apa yang saya cadangkan? So yang pertama, saya cadangkan kita semua, tuan-tuan dan puan-puan, untuk membuat perancangan harta. Kita buat perancangan harta, maksudnya yang pertama, yang paling asas, kita namakan pentadbir harta kita. Maksudnya kita lantik wasi kita.
dan lantik pemegang amanah kalau kita ada anak-anak di bawah umur dan juga anak-anak kelainan keupayaan. Kenapa kita buat perancangan pengurusan harta ni? Pertama, untuk memudahkan urusan, supaya bila kita tak ada nanti, urusan tuntutan harta kita itu tak tertangguh. Kita tahu Nabi pesan bila seseorang itu mati kena segerakan 3 perkara. Yang pertama, perkebumian dia. Yang kedua, bayar hutang dia. Dan ketiga, bahagikan harta dia, selesaikan harta dia. So, kita buat perancangan harta ni supaya bila kita tiada nanti, aspek harta kita itu akan diselesaikan dengan cepat, dengan kos yang paling murah, dengan proses yang paling teratur, dan tidak orang kata menganiaya sesiapa. Kalau ada waris akan dapat hak dia. Kalau ada orang yang tak patut dapat, insya-Allah tak akan dapat daripada harta tersebut, sebab kita dah atur dengan baik. Jadi bila kita buat benda ini, kita akan Shah Alam clear, alhamdulillah. Kita akan selesaikan satu benda, iaitu amanah kita ke atas harta tersebut. So kita dah terlepas dah beban kita, tanggungjawab kita ke atas harta yang kita tinggalkan, kita dah selesai. Okey. Yang kedua, kalau kita ada perancangan lain, of course tadi kalau kita buat pengurusan harta tu, kita lantik pentadbir, kita join khairat harta pusaka dan sebagainya, urusan tuntutan tu akan berlaku. Cuma pembahagiannya hanyalah sama ada pembahagian secara muafakat di antara waris ataupun pembahagian secara faraid. Tapi mungkin yang kedua ni, faktor yang kedua saya nak cerita ni, mungkin kita nak bagi harta kita kepada orang tertentu dalam nilai tertentu, aset tertentu. Contohnya, macam saya ada anak perempuan. Saya selalu bagi contoh diri saya sendiri. Ada anak perempuan. Mungkin saya nak hibahkan sebahagian harta saya kepada anak saya, anak perempuan saya. So saya kenalah buat perancangan harta. Saya kena buat hibah, sebab keperluan kita ni berbeza-beza. Mungkin ada orang yang ada anak angkat, dia nak bagi juga harta dia kepada anak angkat dia. So kalau dia tak buat perancangan, anak angkat dia takkan dapat. So dia boleh bagi pada anak angkat dia melalui contohnya wasiat 1/3 ataupun melalui hibah. Sama juga orang yang memeluk Islam, mu'alaf, dia nak bagi sedikit harta dia kepada adik dia ataupun ibu ayah dia yang masih belum Islam. Kalau dia tak buat perancangan harta, dia takkan dapat bagi harta dia kepada keluarga dia yang masih bukan Islam. Jadi kedua tu kita kena rancang, supaya bila kita rancang ni, hak-hak tertentu, hak-hak waris tertentu, hasrat-hasrat kita yang tertentu tu dapat kita laksanakan. Contohnya, contoh yang lain, kalau kita nak buat perancangan harta untuk waris ni, kita mungkin nak buat satu dana amanah untuk keluarga. Tadi saya cakap pasal hibah saja, tapi mungkin dia risau bagi duit, bagi harta banyak kepada anak yang muda, umur 18 tahun, umur 20 tahun, nanti sekejap saja habis harta tersebut dibelanjakan ataupun dikerjakan. Jadi dia buat satu tabung amanah, letak dekat syarikat amanah macam Wasiat Syok ke, letak dekat sana dengan satu surat ikatan amanah yang memberi arahan macam mana harta tersebut hendak dibelanjakan. Contohnya dia kata harta tu, duit kat situ hanya dibayar kepada untuk tujuan pendidikan anak-anak dia. So anak dia pergi universiti semua akan dibayar daripada dana amanah tersebut. Tujuan perubatan boleh guna untuk dana amanah tersebut. Untuk bantu ahli keluarga terdekat yang susah boleh guna. Ini kita panggil tabung amanah keluarga. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, orang tu mungkin dah mati, macam Ahmad Darji Dalaboy tu, dia dah mati dah berapa lama, dari tahun 87. Mungkin bertahun-tahun, 50-60 tahun lagi, harta yang ditinggalkan tu masih memberi manfaat. Mungkin untuk bayar secara bulanan kepada waris, bayar bulanan kepada isteri dan sebagainya. Dan yang ketiga, ramai orang kita sekarang ni ada takaful. So selalunya takaful, kalau kita tengok, ramai letak bagi hibah bersyarat, bagi hibah bersyarat kepada anak, bagi hibah bersyarat kepada isteri. Bukan saya nak kata bagi hibah bersyarat tu tak bagus, bagus. Tapi kadang-kadang dia boleh orang kata tersasar daripada tujuan kita ambil perlindungan takaful tersebut. Bayangkan macam saya kata tadi, kalau dapat 1 juta dekat budak yang berumur ataupun anak muda yang berumur 25 tahun, mungkin dia tak
pandai lagi nak uruskan duit yang banyak tersebut, dan duit tersebut tak digunakan dengan cara yang bermanfaat. Jadi dia boleh letak juga dekat dana trust ni, dana amanah ni, supaya instead of bagi 1 juta, mungkin bagi secara elang bulanan kepada anak ataupun sesiapa saja penerima dia. Okey, yang kedua. Yang ketiga yang saya ingin cadangkan, kita rancang harta untuk manfaat diri kita sendiri. Macam mana pula? Tadi kita kata kita dah rancang untuk selesaikan urusan semua supaya tak tertinggal harta kita bila kita mati, akan dipindahkan kepada yang berhak, waris kita. Lepas tu yang kedua saya kata kita rancang supaya kalau kita ada kepentingan tertentu untuk bagi harta kita kepada anak, kepada isteri kita, buat melalui hibah dan sebagainya. Yang ketiga ni kita rancang pula untuk diri kita. Okey, macam mana kita rancang harta untuk diri kita? Yang pertama adalah untuk mendapatkan ganjaran pahala. So kita rancang supaya harta yang kita tinggalkan ini menjadi kebaikan, kebajikan kepada diri kita dan manfaat kepada ummah. Bukan lagi keluarga kita, bukan saja keluarga kita. So macam mana kita buat? Kita boleh buat macam yang Sulaiman Al-Raji buat. Kita boleh buat wakaf. Kalau kita ada aset yang besar, kita buat wakaf sekarang, pindah milik sekarang. Itu yang terbaik. Tapi kadang-kadang biasalah manusia ni, kita risau juga, takut nanti kita nak guna. Tak boleh lah, sebab kalau kita bagi wakaf tu, harta tu dah jadi milik Allah, bukan milik kita. Jadi kita risau. Kita boleh buat dana amanah, ataupun kita boleh masukkan dalam wasiat 1/3. Supaya bila kita tak ada nanti, barulah aset tersebut digunakan untuk tujuan sedekah yang kita hasratkan. Jadi harta-harta yang kita buat untuk tujuan sedekah, untuk tujuan amanah ini akan menjadi punca kepada orang kata dividen akhirat kita. Itu satu aspek. Yang lagi satu yang saya nak share untuk manfaat diri ni, tak semestinya bila kita dah meninggal. Kita juga boleh rancang supaya bila kita dah lanjut usia, kalau kita tak sakit, kita masih boleh uruskan diri, kita meninggal kemudian, tak ada masalah. Tapi kita tengok hari ini ramai orang yang hidup umur panjang tapi dia perlukan bantuan, dia perlukan orang untuk uruskan dia. Kita bukan tak tengok ramai orang walaupun dia ada banyak duit, bila dia dah tak ada kemampuan untuk menguruskan anak-anak pun mungkin tak, orang kata tak boleh nak sepakat, tak boleh nak jaga dia seperti mana dia jaga anak-anak dulu. Jadi orang-orang macam ni dia boleh buat satu dana amanah, dia letak dekat syarikat amanah dan dia arahkan syarikat amanah itu untuk bayar contohnya penjagaan dia masa dia dah tua. Dia boleh kata bagi RM5,000 setiap bulan kepada anak yang jaga dia contohnya. Jadi itu secara tak langsung menjadi motivasi kepada anak, kepada waris untuk jaga, sebab dia kata jaga ayah, jaga mak dapat pahala, kemudian dapat duit juga. So yang tu pun boleh digunakan untuk bayar bil hospital, untuk macam-macam lah urusan, bukan setakat mati saja. Cakap pasal jaga orang tua ni, 2 hari lepas saya tengok satu video yang dikongsikan oleh Ustaz Datuk Samsuri Abdul Rahman. Dia pun share daripada seorang cikgu ni. Dia kata share dekat dia. So dia share dekat kuliah Maghrib ke kuliah Isyak, saya tak pasti. Tapi saya dengar, saya nak share dekat tuan-tuan supaya boleh mengambil iktibar daripada cerita ni. Cerita pasal bola. Memang unik. Ustaz Datuk Samsuri pun masa cerita, dia pun kata dia pun tak pernah dengar cerita ni. Saya pun tak pernah dengar, tapi memberi mesej yang sangat-sangat mendalam. So dia cerita, dia kata kita ni orang semua orang lah, sebab semua orang akan tua. Dia kata kita ni satu hari nanti kalau nasib kita tak baik, kita akan jadi macam bola. Dia kata mula-mula, dia kata satu peringkat umur, kalau umur kita panjang, kita akan jadi bola keranjang. Bola keranjang, dia kata. Bola keranjang ni maksudnya orang semua berebut nak lah. So itu masa tu boleh lagi uruskan baru pencen, duit pun banyak, anak-anak pun dah besar, dah berkahwin, mungkin dah ada cucu semua. Masa ni dia kata dia jadi bola keranjang. So kalau katalah duduk kat kampung tu, kalau main rumah, anak ada 3 orang kat Kuala Lumpur, dia pergi rumah seorang, anak lain akan marah lah. Pasal apa ayah dengan mak datang rumah, adik je tak datang rumah dia. Masa tu dia kata berebut
Semua nak jaga ayah, nak jaga mak, sebab masa tu mak dan ayah ni jadi bola keranjang. So dia kata datang lagi satu peringkat umur, mak dan ayah ni akan jadi bola sepak. Bila tu? Bila dia dah tak sihat, dia perlu nak pergi hospital, kena orang jaga. So anak mungkin dah berkejaya semua kan, mungkin dia kata adik hang jagalah sebab hang tak kerja. So akan berlaku macam tu. Satu peringkat dia kata akan jadi bola sepak. Semua anak ni akan cuba untuk bagi orang lain jaga sebab dia sibuk, dia ada hal dan ada urusan bagai-bagai lah. Satu peringkat dalam hidup kita kalau kita umur panjang. Dia kata kalau yang tak bernasib baik lagi akan jadi bola golf. Bola golf ni macam mana pula? Bola golf ni bila kita pukul tu, kita nak pukul sampai pi paling jauh, nak lagi cantik masuk lubang tu. Bunyi memang kasar, tapi cikgu ni cerita dekat Datuk Samsuri kata betul. Sebab satu peringkat bila orang semua anak pun dah tak nak jaga, mungkin anak mendoakan mak dengan ayah tu matilah sebab susahkan keluarga, susahkan mereka apa semua. Tapi saya nak bagi ilmu dekat tuan-tuan dan perempuan supaya tuan-tuan dan perempuan rancang harta supaya tuan-tuan dapat elak daripada jadi bola sepak, tuan-tuan dapat elak daripada jadi bola golf. Tuan-tuan rancang apa yang saya sebut tadi, buat perancangan harta, tuan-tuan buat perancangan harta untuk waris tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan buat perancangan harta untuk manfaat diri sendiri, menjadi pahala bekal di akhirat dan sebagainya. Tuan-tuan akan jadi bola rugby, cikgu dia kata. So kalau kita rancang elok-elok, kita atur elok-elok, insya-Allah kita akan jadi bola rugby. Bola rugby ni tengok kalau kita tengok orang main rugby, duduk dalam seluk pun semua pekat berebut nak pikul, nak peluk. So kalau kita rancang, insya-Allah harta yang kita tinggalkan tu menyebabkan kita ini menjadi bola rugby. Bola rugby anak-anak, bola rugby kepada masyarakat, segalanya. Semua orang ambil berat pasal kita. Okey. Akhirnya bila kita buat perancangan harta ni supaya kita jaga kepentingan waris, kita jaga juga kepentingan ummah dan masyarakat, dan kita jaga kepentingan diri kita sendiri sebagai pemegang amanah harta. Tu yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan. Message dia very simple. Kita kena rancang harta kita. Sikit atau banyak, kita kena rancang harta kita. Sebab kalau sikit, kita nak make sure dia memberi manfaat sebanyak mungkin. Kalau banyak, apatah lagi, kita nak make sure dia memberi manfaat kepada seramai mungkin orang. Bukan saja keluarga, malah masyarakat dan negara. Jadi itu saja pada minggu ni saya nak pesan dua perkara. Pertama, kita ada FB page kita, Bicara Pusakaku, dan juga FB page pembahagian harta pusaka. Tuan-tuan boleh orang kata zaman-zaman Covid ni tak ada apa benda nak buat kat rumah, boleh semak, boleh follow FB kita. Kita share banyak ilmu, banyak maklumat-maklumat yang penting, yang bermanfaat berkenaan dengan perancangan harta. Boleh tengok kat sana. And video-video kita akan letakkan dekat kita punya YouTube channel, Bicara Harta Warisan. Tuan-tuan boleh hubungi kita kalau ada apa-apa soalan, ada tajuk-tajuk yang tuan-tuan nak kita ulas pada minggu depan, boleh hantar kepada kita. Dan yang kedua, saya nak maklumkan sampai 31 hari bulan April ni, Wasa Shop Trusty ada memberi voucher diskaun untuk hibah hartanah. Sama ada nak hibah rumah ataupun nak hibah tanah dan sebagainya. Ada voucher diskaun daripada 20% hingga 50%. So kalau tuan-tuan dan perempuan berminat untuk mendapatkan diskaun ni, boleh hubungi kita ataupun tengok dekat FB page kita, dan insya-Allah kita boleh bantu tuan-tuan dan perempuan. Jadi saya tak sempat tadi tengok soalan-soalan. Masa pun dah lepas 5 minit daripada setengah jam yang kita hadkan. Tak apa, kalau ada soalan yang diutarakan, nanti saya akan tengok, saya akan jawab secara bertulis di FB.
Dan akhir kata, sekian, terima kasih kerana meluangkan masa. Kita jumpa lagi pada minggu depan, masa yang sama, pukul 5 petang. Saya sudahi dengan